Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Mardia binti Abu Bakar. Nombor metrik saya di 18310852. Saya akan membentangkan tajuk iddah yang bermaksud tempoh menunggu. Okey, slide yang pertama, kita masuk pula kepada pengertian iddah dan hukum iddah. Pengertian dia ialah suatu tempoh masa yang dilalui oleh seseorang perempuan selepas penceraian atau kematian suami. Okey, maksudnya kat sini ialah selama iddah ni adalah tempoh masa yang diberikan kepada perempuan, tapi dalam tempoh masa tu dia tak boleh kahwin dengan sesiapa kecuali apabila habis tempoh iddah dia je. Sebab dalam masa tempoh iddah tu dia diberi peluang untuk rujuk balik dengan bekas suami. Hukum iddah dan berkabung ialah iddah wajib ke atas wanita yang bercerai atau kematian suami, manakala hukum berkabung menurut syarak adalah wajib ke atas wanita yang kematian suami. Tujuan iddah ialah bagi memastikan rahim wanita tersebut suci daripada sebarang janin, bagi mengelakkan ketidakpastian nasab sebenar anak jika berlaku perkahwinan baru dengan lelaki lain. Okey, tujuan utama sebenarnya iddah ni ialah untuk kosongkan rahim wanita, supaya selama tempoh iddah tu dicuci rahim tu. Maksudnya jika dia mengandung time iddah pun itu adalah anak daripada suami pertama. So bila berlaku iddah ni, habis daripada iddah dia kahwin dengan lelaki lain, lepas tu dia mengandung, itu maksudnya anak daripada lelaki kedua, supaya keturunan tu tak bercampur. Itulah tujuan utama iddah yang sebenarnya. Jenis-jenis iddah. Okey, yang pertama, iddah ada dua. Satu iddah roja'i dengan iddah ba'in. Iddah roja'i ialah iddah yang membolehkan bekas suami merujuk semula isterinya. Ia hanya untuk talak 1 dan talak 2 sahaja. Okey, bagi iddah roja'i ni, pasangan suami isteri ni dia diberi peluang untuk rujuk balik. Tapi untuk talak 1 dengan talak 2 sahaja. Dia boleh rujuk tanpa adakan majlis pernikahan ataupun ijab kabul. Okey, bagi iddah ba'in ni, iddah yang tidak membolehkan bekas suami merujuk semula isterinya, melainkan dengan akad nikah baru. Okey, ayat dia menerangkan bahawa pasangan ni dia tak boleh rujuk balik atau nikah, melainkan kalau bekas isteri dia ni dia kahwin dengan lelaki lain, kemudian hidup pula sebagai suami isteri yang sah, dan jika ditakdirkan suami baru dia tu, suami kedua dia tu meninggal ataupun dia berpisah dengan suami baru dia tu, maka barulah suami lama dia tu, suami pertama dia tu berhak untuk nikah balik dengan bekas isteri dia. Seterusnya kita tengok pula dekat iddah perempuan yang diceraikan. Okey, tempoh masa iddah bercerai masa hidup ialah pertama, 3 kali suci haid bagi perempuan yang masih ada haid, dan 3 bulan bagi perempuan yang belum datang haid ataupun belum cukup umur ataupun telah putus haid. Dan yang ketiga, sehingga melahirkan anak, iddahnya bagi perempuan yang mengandung. Seterusnya kita masuk kepada tempoh iddah bagi perempuan yang kematian suami. Pertama, tempoh iddahnya 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang tidak mengandung. Okey, kedua, sehingga melahirkan anak bagi perempuan yang mengandung. Yang ketiga, 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang dalam tempoh iddah roja'i. Kemudian, bekas suaminya meninggal dunia dalam tempoh iddah. Okey, maksudnya kat sini mula-mula tempoh iddah perempuan ni dalam tempoh iddah roja'i, yang mana dalam masa 3 bulan kan, 3 kali suci haid, dia boleh rujuk dengan suami dia. Tapi lepas tak lama dalam tempoh iddah tu, bekas suami dia meninggal dunia pula. So start daripada bekas suami dia meninggal dunia tu, dia dah mula daripada tukar iddah dia daripada 3 bulan tu, tukar kepada 4 bulan 10 hari.
Seterusnya kita masuk kepada slide hak-hak isteri yang diceraikan. Yang pertama, isteri yang berada dalam iddah raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama tempoh iddah. Iddah raj'i ni iddah yang boleh rujuk balik tu. Yang kedua, isteri yang berada dalam iddah ba'in adalah seperti berikut. Yang mana isteri yang tidak hamil, dia hanya berhak mendapat tempat tinggal sahaja. Isteri yang hamil berhak dapat tempat tinggal dan nafkah. Dan isteri yang kematian suami berhak mendapat tempat tinggal sebagaimana semasa kematian suaminya. Dan isteri yang ketiga, perempuan yang nusyus, iaitu perempuan yang derhaka pada suami dia tak layak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Okey, isteri yang nusyus ni dia tak layak dapat nafkah daripada suami sepanjang tempoh nusyus dia tu. Sehinggalah kalau si isteri ni dia meminta maaf dekat suami dia dan suami dia reda kepada dia, barulah isteri ni berhak untuk menerima nafkah. Antara hadis yang berkaitan dengan isteri nusyus ni ialah dari Ummu Salamah, isteri baginda Nabi SAW, berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, mana-mana isteri yang mati dalam keadaan suaminya reda kepadanya, maka dia akan masuk ke syurga. Riwayat Tirmizi. Slide yang terakhir ialah hikmah iddah. Hikmah iddah yang pertama ialah memberi ruang kepada pasangan yang telah melalui fasa penceraian dan memberi ruang kepada suami untuk rujuk kembali kepada isteri. Okey, hikmah yang pertama ni maksudnya iddah ni untuk bagi diorang ni berfikir atau nilai semula tindakan diorang ni sama ada betul ke tak. Termasuklah kesan daripada penceraian diorang ni. Jadi daripada iddah ni lah, daripada iddah juga dapat beri peluang untuk pasangan suami isteri ni untuk bersatu kembali. Yang kedua ialah memastikan rahim wanita bersih daripada sebarang benih. Okey, maksudnya kat sini selama tempoh iddah tu dalam rahim wanita tu kosong untuk dikahwin dengan lelaki baru kan. So dapat keturunan dia dapat dijaga dengan baik lah selepas daripada tempoh iddah tu. Hikmah iddah yang terakhir pula ialah memberi tempoh bertenang kepada wanita yang kehilangan suami. Okay. Maksud kat sini dengan ada iddah ni lah dapat bagi ruang dekat suami, bagi ruang kepada isteri ni, bagi masa kat dia sebelum dia menghadapi kehidupan baru. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.